Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya yang telah memberi keizinan serta peluang kepada kita untuk sama-sama kita bertemu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas pertemuan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bersampai muka surat mana itu? 157. Okey, baik. Kita sambung pada 158. Okey. Habis 156, dah. 157 tu kira apa yang berkaitan dengan 156 sama. Kita sambung pada 158. Ini kalau pada muka surat 157 tu adalah ungkapan penuh kata-kata Imam Ibnu Al-Jazari, iaitu merangkumi kesemuanya, iaitu alif ada saudaranya, waw mat dengan ya mat, makhrajnya dirongga. Kita tengok terjemahan ungkapan tu. Dan dialah huruf mat yang berakhir di ruang udara. Ini dia, tuan boleh semak lah, dia punya ungkapan tu, boleh baca balik nanti. Semua yang berkaitan dengan makhraj huruf-huruf yang disebutkan sebelum-sebelum itu. Baik, kemudian kita tengok 158, iaitu kata pengarang, bagi memudahkan untuk memahami dalil-dalil mengenai makhraj, maka di sini dinyatakan nama-nama bagi nama-nama gigi. Nama-nama gigi bagi orang dewasa ada 32 batang gigi, yakni yang sempurna. Cuba kita kira tengok cukup tak? Tak cukup tu kah? Tak sempurna ke gigi kita? Jadi keseluruhannya mempunyai 32 batang gigi, yang mana yang telah dibahagikan 32 batang gigi itu kepada 6 bahagian. Pada 6 bahagian, iaitu yang pertama sanaya. Yang pertama bahagian sanaya, yakni gigi kacip tengah. Gigi kacip tengah iaitu 2 di atas dan 2 di bawah. 2 atas dan 2 bawah itu dipanggil sanaya ataupun bahagian yang pertama. 2 gigi kacip tengah, 2 di atas, 2 di bawah, 4. 2 atas, 2 bawah. Kemudian yang kedua rabaiyat. Rabaiyat ini gigi sebelah gigi kacip, kanan dan juga kiri dia. Kanan kiri sebelah gigi kacip sebelah atas, dan kanan kiri sebelah gigi kacip sebelah bawah. Itu dia panggil rabaiyat. Ini istilah, sama ada kita nak hafal pun boleh, tak hafal pun tak apa. Terpulang pada dia masing-masing lah. Cuma dalam ilmu makhraj huruf ini dia lengkap, sehingga kan gigi pun dia ada nama-nama khas, supaya bila kita belajar Al-Quran ini, belajar membetulkan sebutan ini, apabila kita jumpa istilah yang disebut dalam kitab-kitab tajwid, kita boleh faham. Tamana dia macam contohlah macam ilmu perubatan, dia ada term-term dia, istilah-istilah dia yang digunakan. Bila sebut, orang faham. Siapa yang bidang tu dia akan faham. Tapi kalau bukan bidang tu, dia tak akan faham. Itu penting. Ada istilahat. Begitu juga dalam ilmu fiqh, istilahat. Contoh ghuslun dengan ghuslun berbeza. Satu mandi, satu lagi basuh. Sapu, basuhan. Ada ghuslun disebut sebagai mandi. Jadi dalam kitab kita buka babun ghuslu. Ghuslu dengan makna apa? Ghuslu dengan makna apa? Itu berbeza istilah-istilah. Ataupun solat sunat kusuf ke khusuf, ada dua. Kusuf gerhana matahari ke kusuf ke gerhana matahari. Itu ada. Itu dipanggil istilah-istilah term-termnya.
Baik, jadi di sini dipanggil rabaiyat, iaitu gigi yang mengiringi gigi kacip tengah. Ini sebelah gigi kacip. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, dan sebahagian bawah sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Jadi dua di atas dan dua di bawah. Itu dipanggil rabaiyat. Manakala yang ketiga dipanggil aniyab. Aniyab yakni sebelah pada gigi yang mengiringi gigi kacip adalah gigi taring. Gigi taring kita. Tapi tak semua orang ada gigi taring. Ada juga orang yang tak ada gigi taring. Kalau orang yang tak ada gigi taring, doktor nasihatkan jangan makan makanan yang keras. Sebab gigi dia tak kuat. Bukan tak kuat, maksudnya dia nak gigit yang benda keras tu dia kurang. Dia tak berapa nak mau, tak berapa nak boleh. Mungkin menyebabkan kerosakan pada gigi dia kelak kalau dia gigit dengan gigi tersebut. Jadi andiam ini istilah ini digunakan kerana ini ma'ruf ataupun kebanyakan orang ada gigi taring. Cuma peratusan yang kecil saja bagi orang yang tak ada gigi taring ini. Jadi andiam adalah gigi taring. Jadi gigi taring kita ni ada dua di atas dan dua di bawah. Manakala yang keempat dia panggil dawahik. Dawahik iaitu sebelah gigi taring. Bersebelahan gigi taring, kanan satu batang, kiri satu batang. Dan sebelah bawah, belah kanan satu batang dan sebelah kiri satu batang, maka keseluruhan dawahik adalah 4 batang. Jadi kalau kira daripada tadi 4 gigi kacip, 4 gigi yang sebelah gigi kacip, iaitu maknanya dah berapa? 8. Kemudian anyak gigi taring ada 4, jadi 12 dah kan? 12. Dawahik pula 4, jadi 16 dah kan? 16. Okey. Kemudian yang kelima adalah tawahin. Tawahin iaitu sebelah gigi dawahik. Atau sebelah gigi selepas taring ada satu batang gigi sebelah dia. Sebelah gigi yang sebelah taring. Macam mana tu? Fahamlah. Sebelah gigi yang sebelah kepada taring tu ada berapa gigi di situ? Ada 6. 6 maksudnya kanan 3, kiri 3. Dia kata 6 di atas dan 6 di bawah. Maknanya belah kanan ada 3 batang, belah kiri ada 3 batang, dan sebelah bawah pun begitu. Itu dipanggil tawahin. Tawahin. Dan kemudian yang keenam iaitu nawajid. Selepas daripada 3 batang tersebut ada pula 2 batang yang hujung sekali. Yang hujung sekali sampailah ke bahagian apa dipanggil? Apa ni? Kalau panggil apa? Kerang apa? Geraham. Tak, ni bahagian dalam. Bukan geraham tu gigi kan. Ni bahagian dalam. Dia panggil apa ni? Angkok. Gusi. Bahagian dalam ni gusi. Ada orang doktor gigi dia tahu. Kan bahagian dalam ni. Jadi 2 batang yang terakhir ni. Kan kita duk kunyah pakai 2 batang yang terakhir lah biasanya kan. Tapi kadang-kadang hak selalu nak cabut dulu pun 2 batang hak lah ni lah. Hak 2 batang yang lah ni itu dipanggil nawajid. 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri, belah atas. Begitu juga sebelah bawah, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Baik. Jadi ada pun dawahik dan tawahin serta nawajis disatukan dengan nama adras. Jadi selepas daripada gigi taring, jadi 1 batang gigi selepas gigi taring, kemudian tawahin 3 batang gigi, kemudian nawajis 2. Jadi makna kata berapa? Iaitu 6. Kan? 6 lah satu bahagian. Dan 2 di belakang, kemudian selepasnya 3, kemudian sebelah daripada 3 tu 1. Jadi keseluruhan adalah 6 batang sebelah atas di sebelah kanan sahaja. Bahagian atas sebelah kanan 6 batang, bahagian kiri sebelah atas 6 batang, bahagian bawah sebelah kanan 6 batang, bahagian bawah sebelah kiri adalah 6 batang. Jadi 6 kali 4 24 lah. 24. So 24
Kemudian tadi 4, 8, 12. 24 tambah dengan 12. Jadi 30 36. Pula macam mana 36? 2 ni 4 dengan 12 20 kan? 4 dengan 20 18 kan? 4 dengan 12 18 tambah 4 22 kan? Macam mana? 4 tambah 12 jadi 16 kan? Okey, sorry. 4 tambah 12 jadi 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 4 24. 24 tambah 4 28. 28 tambah 4 30. Betul ya? Jadi keseluruhan 32 batang gigi. Dan daripada 32 terpecah kepada 6 bahagian seperti yang disebutkan tadi. Seperti yang disebutkan tadi. Jadi daripada 6 bahagian tersebut, 3 daripadanya adalah adros. Jadi panggil adros. Adros tu apa? Tu gigi geraham. Gigi geraham yang kita duk kunyah tu. Baik. Jadi bila kita kenal adros, bawahik, aniyat, rabaiyat dan sanaya. Kebanyakan huruf-huruf itu disebut menggunakan adras dan juga sanaya. Boleh nampak? Jadi adras bahagian gigi geraham dan juga sanaya adalah gigi kacil. Itu ya. Cuma ulama tu dia susun supaya kita kenal ini bahagian apa, ini bahagian apa, ini bahagian apa. Itu memudahkan kita untuk menyebut akan huruf-huruf hijaiyah ini. Baik. Jadi kalau adras itu mengikutnya sifat bagi huruf dha. Huruf dha bila kita nak menyebut maknanya tepi lidah kita berbetulan dengan adras ataupun gigi geraham. Belah tepi akan menghala ke gigi geraham. Walau jadi belah tepi lidah tu akan bertemu dengan ataupun bersemuka dengan adras bahagian geraham gigi, sama ada kiri atau kanan. Walau dhalli atau walau di sebelah kiri. Tadi walau sebelah kanan. So kiri atau kanan atas setiap orang tersebut, individu. Kalau dia mampu buat sebelah kanan, dia buat sebelah kanan. Kalau dia mampu buat sebelah kiri, dia buat sebelah kiri. Tetapi kata ulama, kebanyakannya sebelah kiri. Itu dah pun dikaji oleh para ulama. Baik, itu berkenaan dengan gigi, berkenaan dengan istilah-istilah pada gigi. Kemudian 159 sehingga 173 itu semua adalah gambar rajah bagi setiap huruf. Itu tuan-tuan dan perempuan boleh rujuklah, boleh semak di rumah atau di balik nanti boleh tengok. Jadi huruf alif, waw, ya, huruf mad tu di mana, di mana, waw di mana dan ya di mana. Saya akan cuba cari satu jalan untuk photostikkan satu lagi gambar rajah yang lebih jelas. Ada hamba Allah bagi pada saya, tapi tak tahu kalau ada tuan-tuan dan perempuan ada buku ni, boleh terus buka buku ni lah. Tapi ni ada orang bagi kat saya pun tak ada beli. Dia bagi, dia kata ustaz ambil lah, tengok-tengok. Saya pun tengok-tengok je lah. Dia suruh tengok-tengok. Jadi di sini ada gambar rajah yang dibuat yang dengan warna yang lengkap ni, tapi saya tak terpulang pada tuan-tuan nak beli itu, kemudian terpulang lah. Tapi bukan saya nak jual di sini, saya cuma nak ambil maklumat dalam ni, isi dalam ni, kita cuba photostat, kita kongsi tengok nanti. Membantulah di sini. Dia buat cantik juga, cumanya mungkin tak nampak jelas lagi. Tapi kita tengok ada bahan yang jelas, kita kongsi-kongsi lah. Tengok macam mana nanti.
InsyaAllah tak apa kemudian. Kita buka muka surat 173 74 sorry. Pada muka surat 174 ini iaitu dia disebutkan tentang jadual makhraj am dan juga makhraj khas. Jadual makhraj am dan juga makhraj khas. Ini pendetilan pendetilan yang disebut di dalam jadual ini seperti mana yang kita sebut pada bab yang awal bab yang lalu. Begitulah tempat dia di mana contoh makhraj am bagi yang pertama ialah jauf. Jauf itu adalah rongga. Jadi rongga makhraj khasnya ialah ruang udara tekak hingga ke mulut. Itulah bagi huruf alif, waw dan ya. Ini huruf-huruf maddiyah. Contoh ya huruf hijaiyah ya, kemudian alif di belakang ya itu adalah alif maddiyah, kan? Waw tu adalah waw maddiyah. Kemudian ya tu adalah ya maddiyah. Jadi di manakah rongga bagi huruf-huruf maddiyah ini? Di manakah rongga dah? Di manakah makhraj bagi huruf-huruf maddiyah ini? Yaitu di rongga. Yang ini saluran udara daripada tekak hinggalah ke mulut. Itulah makhraj bagi huruf-huruf maddiyah tersebut. Kemudian yang kedua halqum. Makhraj am adalah halqum. Mana halqum di ruang tekak. Di ruang tekak kita. Dan manakala makhraj khas pula ada 3 di halqum, iaitu pangkal halqum bahagian bawah dekat lekuk di sini, ada lubang di sini berhampiran dengan kawasan tersebut. Yang kedua tengah halqum, di tengah-tengah kawasan halqum. Dan yang ketiga hujung halqum, yakni dah berhampiran dengan pangkal lidah kawasan tersebut. Jadi di pangkal halqum itu makhraj bagi huruf hamzah dan huruf ha simpul. Manakala di tengah halqum huruf ain dan huruf ha pedas. Manakala di hujung halqum iaitu huruf ghin dan huruf kha. Itu dia dah buat secara penjadualan. Jadi kita boleh tengok balik secara mudah untuk difahami. Kalau yang lepas itu adalah secara ta'rifan, secara huraian. Huraiannya begini. Tapi dibuat dalam jadual, maka kita lebih fahamlah. Dan tempat-tempat tu kita lebih mudah cam di manakah tempat-tempat. Itu berkaitan dengan jadual berkenaan dengan makhraj am dan juga makhraj khas. Sampailah ke bahagian makhraj khayshum, iaitu batang hidung. Sama seperti yang lepas yang kita kongsikan. Baik. Kemudian yang berikutnya perhatian pada muka surat 176 itu Syekh Su'ad Abdul Hamid telah menyatakan tertib susunan huruf hijaiyah berdasarkan makhraj huruf dalam kitabnya Taisir Ar-Rahman fi Tajwidil Quran. Beliau juga membahagikan huruf-huruf tersebut kepada 11 kumpulan kerana berhampirannya pada makhraj. Jadi dalam kitab ini Syekh Su'ad Abdul Hamid telah menyatakan 11 kumpulan huruf. Kenapa diletakkan 11 ini? Dalam satu kumpulan tu ada 2 huruf, ada 3 huruf, dan juga ada 4 huruf. Yakni kerana sebutan huruf-huruf tersebut berhampiran, makhrajnya berhampiran. Seperti contoh yang pertama, kumpulan yang pertama adalah hamzah dengan ha dalam satu kumpulan. Kerana bunyi keduanya ini berhampiran makhraj ataupun makhraj mereka ini berdekatan. Ha dengan hamzah. Kalau kita tengok di pangkal halqum, iaitu ha dengan hamzah, pangkal halqum. Kemudian ain dengan ha
dalam satu tempat, ataupun kata Syekh Su'ad satu kumpulan daripada satu makhraj. Kemudian ghain dengan kha, ini semua adalah pandangan-pandangan ulama untuk mengasingkan, membahagikan kategori kumpulan-kumpulan huruf yang berdasarkan makhraj huruf-huruf tersebut. Ni kalau kita boleh faham lah, tak boleh faham tak apalah. Ini pilihan lah. Karena yang penting kita nak dapat tumpuan itu pada penguasaan sebutan huruf, itu yang penting. Ini semua adalah dari sudut kajian-kajian ulama. Kalau tuan-tuan ambil manfaat benda ni, ya boleh dipersilakan. Karena ada setengah orang dia nak dapatkan kefahaman, banyak formula yang digunakan, kan? Ini salah satu formula. Kita nak kenal huruf itu berada di kawasan mana, maka ini salah satu caranya. Ataupun mengikut jadual yang seperti yang dibuatkan dalam muka surat 174 ini pun boleh juga, supaya kita dapat faham berkenaan dengan makhraj huruf hijaiyah. Kerana makharijul huruf dan sifatul huruf ini penting bagi pembaca Al-Quran. Kalau tak kenal, tak tahu makharijul huruf dan juga sifatul huruf, tajwid macam mana sekalipun kita belajar, semuanya akan tunggal-tunggal. Kerana kita tak dapat menguasainya. Jadi kunci nak menguasai tajwid dan bacaan yang fasih adalah berdasarkan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Pergilah mana-mana guru sekalipun, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, apa yang saya jumpa itulah kunci penting dalam ilmu tajwid ataupun kefasihan bacaan Al-Quran adalah makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Itu penting. Baik. Kemudian seterusnya berkaitan dengan gelaran huruf hijaiyah. Ini gelaran-gelaran sahaja. Ada disebut sebagai huruf jawfiyah, ada disebut sebagai huruf halqiyah, ada disebut sebagai huruf lahwiyah, ada disebut sebagai huruf syajariyah. Ini berdasarkan huruf-huruf, antaranya dia terkait dengan makhraj huruf. Jadi huruf jawfiyah berkait dengan rongga suara. Huruf lahwiyah dia berdasarkan anak tekak, kaf dengan qaf. Huruf syajariyah dia berdasarkan makhrajnya di tengah lidah ataupun daun lidah. Dan juga ada huruf janbiyah ataupun janabiyah, iaitu ialah huruf yang mana bila sebut dia daripada tepi lidah. Itu jambi ni maksudnya tepi, jambi. Kalau dalam bahasa Mesir, kalau kita naik transport awam, kenderaan awam, dia tengah jalan, kita nak bagi tahu kat pemandu untuk berhenti, kita tak boleh kata stop, dia tak faham. Kata apa? Ala jambi ya ustaz. Itu ada slang dia, slang kampung, Arab kampung. Ala jambi, dia jim jadi ga. Tu kalau dialek lagi macam-macam lah, pening lah. Dialek macam-macam. Huruf ga jadi huruf jim jadi ga. Huruf alif jadi huruf qaf jadi alif. Contoh qasrun istana. Jadi bahasa kampung dia panggil asrun. Asrun. Ingat tak orang waktu asar ke apa? Rupanya asrun tu qasrun. Ada yang sebut qaf dengan jim bagi orang Yaman. Gazrun dia sebut qasrun jadi gas bukan qaf jadi ga. Gasrun ataupun qasr dan sebagainya. Jadi jambi maksudnya tepi. Jadi tepi ni merujuk kepada huruf yang disebut melalui tepi lidah adalah huruf ba. Istilah ataupun dia panggil apa, gelaran dia adalah huruf janbiyah, huruf tepi, begitu. Dan sebagainya lah, huruf zalqiyah, iaitu bagi huruf lam dengan ra, lam, ra dan nun, iaitu huruf yang lancar, pantas disebut. Ada huruf nita'iyah, huruf yang mana makhrajnya berhampiran dengan langit-langit keras. Huruf lathawiyah, huruf yang disandarkan kepada gusi, ini tempat susunan gigi dan sebagainya. Itu berdasarkan gelaran-gelaran huruf. Ini tuan-tuan boleh baca lah. Ini perlu nak hafal pun boleh, tak hafal pun tak apa. Jadi di situ adalah sebagai tambahan untuk kefahaman kita. Dan kemudian
barulah masuk kepada 184, iaitu sifat huruf. Inilah perkara yang penting di dalam bacaan Al-Quran. Jadi makhraj kita dah lepas yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat huruf. Yakni sifat huruf ini dia masyhur, pandangan yang masyhur adalah 17. Sifat huruf ni pandangan masyhur adalah 17, iaitu pandangan Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi ada pelbagai pandangan, ada yang kata 16, ada yang kata 14, ada yang kata 44, ada yang kata 34, dan ada yang kata sebagainya. Maka itu semua adalah pandangan-pandangan yang kedua, ketiga dan sebagainya. Akan tapi pandangan yang masyhur yang terpilih adalah pandangan Imam Ibnu Al-Jazari, iaitu sifat huruf mempunyai 17 sifat. Dan daripada 17 itu dia terbahagi kepada dua. Dibagi kepada dua. Saya nak kongsikan tentang dulu untuk permulaan, maksudnya bagi kita tahu dulu tentang sifatul huruf itu. Baik, jadi berkenaan dengan sifatul huruf, sifatul huruf dia terbagi pada dua bahagian. Yang pertama dia panggil lazimah. Lazimatun. Yang kedua aridah. Aridah. Okey, yang kita nak belajar dalam 17 sifat ini adalah sifat lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat yang ada pada huruf, ataupun bagi kita sifat lazimah kita yang ada pada tubuh badan kita. Contoh, sifat lazimah kita ada mata, ada muka, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Sifat lazimah. Manusia, sifat lazimah dia ada anggota badan dan sebagainya. Itu sifat lazimah yang ada pada diri kita. Begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyah tu. Yang kita nak belajar dalam 17 sifat ini adalah sifat-sifat yang ada pada setiap huruf itu. Adanya jahar, adanya hamas, adanya rahawah, adanya itba', adanya izlaq. Itu semua yang ada pada huruf-huruf itu saja. Kemudian sifat aridah ini, sifat aridah berlaku apabila pertemuan dua huruf ataupun bertemu dua huruf. Jadi pada sifat aridah ini, contoh nun mati bertemu dengan ya, apa hukum dia? Idgham. Idgham ma'al ghunnah contoh. Nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Ataupun nun mati bertemu dengan ta, apa hukum dia? Ikhfa. Nun mati bertemu dengan mim, contoh hukumnya idgham. Idgham ma'al ghunnah. Nun mati bertemu dengan mim. Ataupun nun mati bertemu dengan ain, hukum dia izhar. Maksud itu dipanggil sebagai aridah. Itu sifat aridah. Sifat aridah tu yang kita dah biasa belajar tadi juga. Kan? Ataupun sifat lazimah, ini ada pada huruf-huruf itu tersebut. Huruf-huruf itu sendiri. Jadi kebiasaannya sifat aridah ini ditekankan, kan? Kebiasaannya sifat aridah ini ditekankan, tapi sifat lazimah kurang ditekankan. Itu kadang-kadang penguasaan huruf itu tidak dikuasai dengan sebaiknya. Maka sebutannya itu tak menjadi sebutan lahjah Arab, dia tak menjadi kearaban, dia akan menjadi kemelayuan. Begitu. Nampak? Sebab itu penting sifat huruf ini dipelajari, iaitu sifat huruf yang berkaitan dengan sifat lazimah. Bukannya sifat aridah semata-mata. Baik. Jadi itulah 17 sifat yang akan kita kongsikan bersama. Nanti dalam tajuk ini lebih jelas, insya-Allah, pada masa-masa yang akan datang ataupun masa-masa yang berikutnya. Jadi daripada 17 itu dia ada dua bahagian pula, iaitu satu bahagian yang berlawanan dan satu bahagian sifat yang tunggal. Semua ada dinyatakan dalam bab ini, iaitu pada muka surat 186 tersebut. Dia ada nyatakan berkenaan dengan sifat lazimah, iaitu ada dua bahagian, iaitu satu bahagian sifat berlawanan. Mana kata bila ada sifat berlawanan pada satu huruf, pasti lawannya tiada.
Satu sifat je ada. Contoh jahar dengan hamas. Contoh bagi huruf ba. Ba bersifat dengan jahar. Maka sekiranya ba itu bersifat dengan jahar, dia tidak akan bersifat dengan hamas. Dia hanya ambil salah satu je daripada yang berlawanan tersebut. Tapi yang berlawanan tu ada 5. Ada 5 sifat yang berlawanan. Jadi dalam satu huruf tu, adakah 5 sifat berlawanan tu ada pada dia ataupun tidak, itu kita akan tengok balik pada akan datang nanti bila sampai kepada tempat dia ataupun bab dia. Jadi malam ni kita dapat faham bahawasanya makharijul huruf itu telah pun ditetapkan pada tempat-tempat dia. Memang dah ada tempat-tempat dia. Tinggal kita je nak menguasainya. Itu je. Dan yang kedua, selain daripada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Dan sifat huruf itulah perlu kita mempelajari dan menguasainya. Dua kombinasi ini ialah kombinasi yang begitu kuat untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Itu penting. Jadi sebagai pengiringan untuk pengajian kita pada malam ni, jadi kita buka sikit untuk kita buat bacaan daripada ayat Al-Quran. Sebab saya dapat makluman daripada pihak jemaah, katanya berminat dengan kaedah macam tu. Jadi kita teruskan. Betul cikgu lah. Tapi dan masa kita ni dan setengah muka surat pun jadilah. Okey, kita buka surah Ali Imran. Kita buka yang pendek. Ali Imran. Yang ada handphone boleh buka handphone, tapi kalau nak pahala lebih buka Quran. Dan 2-3 ayat pun jadilah. Kita buka muka surat 52. Muka surat 52. Lupa saya nak beritahu awal tadi. Sorry. Dan kita baca 2-3 ayat pun okey lah. Kalau terlajak sikit tak pause pun. Cikgu terlajak sikit tak apa kan, seminit doang. Tak apa. Baik, kita buka muka surat 52 lah. Juzuk yang ketiga surah Ali Imran. Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Kita panjangkan sikit lagi boleh. Contoh, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Maksud saya panjangkan tadi tu di tempat innana tu kan, dia ada unnah di situ kan. Jadi innana panjangkan unnahnya sehingga 2 harakat. Baik. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. Okey, kalau nipiskan lagi ra tu pada sabirin boleh ke? Contoh الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. Maksud nipis tu maksudnya ke bawah kan lagi. As-sabiri. Masa kita renyah kan, kita renyah tu asengah macam tu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Itu kaedah. Jadi sebab situ semua baris kasrah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Semua baris bawah, baris bawah. Nampak? Jadi sebutkan huruf sebelum ya, kemudian mempengaruhi ya, maksudnya kerana dia baris bawah kan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Begitu. Cuba sekali lagi. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Jadi bila ra ni berbaris kasrah pasti nipiskan dia. Tarqiq dia. Kena tarqiq nipis. Kalau ra berbaris di atas ataupun ra baris bawah, sebelumnya baris atas, seperti pada contoh ayat ni, hujung ayat ini, iaitu bil ashar kan. Bil ashar maka kita sebut bil ashar. Kerana apa? Ha tu berbaris di atas, walaupun ra tu berbaris di bawah, tapi sebelumnya berbaris di atas, dan ra itu ialah dipanggil waqaf aridi ataupun waqaf di situ. Kita waqaf pada tempat tu, pada ra tu. Jadi tidak ada fungsi baris tu, dan fungsi adalah berdasarkan baris sebelumnya, itu pada baris ha. Jadi bil ashar, ha ganti dengan jadi ra tu terbaca sebab baris sebelumnya adalah baris di atas. Jadi ra tu dikira sebagai sukun. Begitu sebab waqaf. Tapi kalaulah sambung bil ashari, balik kepada nipis balik. Nampak tak? Balik kepada nipis balik. Jadi itu cara dia. Jadi sekali lagi, wal mustaghfirina bil ashar. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
bil qist. Sebab itu bila berhenti bil qist, kerana ta tu huruf isti'la dan huruf kuat. Jadi bila berhenti dengan ta kena bunyi juga bil qist. Dia panggil Allah SWT sakinatain, kan? Waqaf dengan dua sukun. Tapi disebabkan sukun yang kedua tu hurufnya kuat, kan? Huruf dia huruf isti'la, huruf yang kuat. Jadi kerana huruf dia huruf kuat, maka kena bunyi bil qist. Gitu. Begitu juga dengan contoh innal insana lafi khusrin, kan? Tapi bila kita berhenti innal insana lafi khusr, ada bunyi, ya, itu. Jadi huruf dia dibunyi sedikit pada makhraj, bukan pada barisnya. Begitu. Bila sakinatain kerana huruf yang akhir adalah huruf yang hidup berbaris, dia panggil. Okey. La ilaha illa huwa, la ilaha illa huwal azizul hakim. Pada zai kita kena kesatkan bunyinya ataupun kasarkan bunyinya. Jadi zai dia kerana dia sofir, dia sifat dia sofir. Sofir ni maksudnya berdesir kuat, itu sofir. Jadi bunyinya la ilaha illa huwal azizul hakim. Bila kita sebut dengan sifatnya yang jelas, yang elok, maka berbezalah antara huruf zai dengan huruf dzal. Ya, kalau huruf dzal dia allazi, masa ayat yang pertama tadi. Allazi bukan allazi. Dia bunyinya allazi. Antara ujung lidah kita bertemu dengan gigi kacip sebelah atas. Capit dia, maksudnya dia berada di tengah-tengah antara gigi atas dan gigi bawah. Ujung lidah kita berada di tengah-tengah tu, di atas. Bunyi allazi. Kalau ujung lidah kita tak sampai di situ, maka dia jadi zai. Dia jadi zai. Jadi bunyi allazi. Bila allazi, huruf dia salah, bermakna kita menukar huruf di situ. Dia menukar huruf, bermakna kata maknanya tak sama. Apa yang dimaksudkan berbeza dengan apa yang disebutkan. Itu. Jadi sebab itulah timbulnya lari makna. Itu penting pada sebutan bacaan ataupun sebutan huruf-huruf Al-Quran. Baik, okey. Jadi setakat itu ya. Boleh kerana kita telah terlewat mulakan tadi. InsyaAllah kita sambung pula di masa akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat kongsikan bersama pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ia jadi panduan untuk penambahbaikan dari sudut bacaan kita pada Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil